Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita belajar bab 2, matrix. Okay, apa yang kita akan pelajari dalam bab ni? Matrix. Kita akan tahu apa itu matrix, macam mana bentuk matrix. Kemudian kita akan belajar operasi asas matrix. Senang-senang saja, operasi tambah, tolak, darab. Okay. Kemudian matrix ni banyak digunakan dalam bidang matematik untuk mewakili dan menyelesaikan masalah dalam algebra, statistik dan geometri. Dalam kehidupan harian sebenarnya, peniaga-peniaga yang besar-besar kebanyakannya menggunakan kaedah metrik untuk mengurus perniagaannya. Kenapa? Sebab kalau peniaga-peniaga besar ni dia banyak data. Data dia telah sangat-sangat kompleks dan sukar nak proses guna kaedah biasa. Jadi cara dia nak menganalisis data dia akan menggunakan kaedah matrix. Faham? Okay, pelajaran pertama kita hari ini adalah berkaitan matrix dalam situasi sebenar. Okey, contohlah tengok jadual ni. Jadual ni menunjukkan tentang data bagi seorang peniaga. Dia menjual kipas angin jenis berdiri, siling, dinding, dan dia menjual kipas angin ni di kedai dan juga dalam talian. Jadi dia pun rekod. Kalau kipas angin berdiri jual di kedai ada 16. Okey. Kemudian kalau kipas siling di kedai 18 buah. Kalau dinding, kipas ini dinding di kedai dijual 11. Okey, yang di bawah pula ni kipas berdiri dalam talian dijual sebanyak 5. Jadi cara nak rekod dalam bentuk matriks dia boleh susun begini. 16, lepas tu pastikan ada jarak 18, 11. Lepas tu bawah 5, 10, 4. Okay, matrix mesti ada buat ni, petak ni, kurungan ni. Okay. Mesti ada kurungan ni. Kurungan ni dia boleh juga dalam bentuk yang begini, atau boleh juga dalam bentuk yang begini. Ada dua jenis. Mana-mana pun boleh, jangan terkejut. Okay. Boleh faham? Mesti ada jarak, dan mesti ada kurungan, tutup dan buka kurungan. Itu bentuk matrix. Faham dah? Okey, pelajaran kita yang kedua iaitu peringkat matriks. Okey, kita tengok lagi situasi matrik yang saya beri tadi kat pelajaran 1 tadi. Okey, nombor yang di bahagian atas ni semua dipanggil baris 1. Nombor yang di bahagian bawah ni semua dipanggil baris 2. Kemudian di bahagian sini semua dipanggil lajur 1. Ini lajur 2, ini lajur 3. Jadi matriks ini dikenali sebagai matriks peringkat 2 darab 3. Kenapa 2 darab 3? Sebab 2 barisnya, 3 lajurnya. Boleh juga dibaca sebagai matriks 2 dengan 3, iaitu barisnya 2, lajurnya 3. Ingat, sebut baris dahulu baru lajur. Okay, faham? Okey, pelajaran ketiga kita berkaitan dengan unsur matriks. Ini sangat-sangat senang. Ingat tadi kan? Tadi ni apa? Ini baris 1, ini baris 2. Ini lajur 1, lajur 2, lajur 3. So, kalau diberi unsur A1, 2. Kenapa A? Sebab ini A. Kalau sini B, di sini B lah. Okay. Kenapa A kecil? Sebab A kecil tu sebab dia duduk dalam. Dia isi-isi dalam. A tu kenapa dia besar? Sebab dia semua. Mewakili semua. Okay. A1, 2. 1 tu, ini yang ini. Ini sebagai baris. 1 ni baris. 2 ni siapa? Lajur. Jadi baris dia 1. 1 tadi mana? Di sini kan? Baris dia 1 sini. Lajur dia 2 sini. Jadi dia berlanggar di mana? Di sini. Siapa nombor tu? Nombor 18. Boleh faham? Okey, mari kita tengok lagi. Kalau A2, 2 tu baris nombor 2 sini. Lajurnya 3 ini. Nampak ni? Apa nombornya? Unsurnya 4. Okey, senang kan? Okey, matriks sama. Apa tu matriks sama? Yang keempat, matriks sama. Matriks sama tu maksudnya matriks A dengan B tu sama. Matriks ni dengan matriks ni sama. Kenapa dia sama? Sebab peringkatnya sama. Dia ada 2 baris, dia ada 2 lajur. 2 baris, 2 lajur. Apa lagi sebab dia sama? Sebab unsur sepadannya sama. Maksudnya kalau kita tengok balik kenapa unsurnya sama? Nampak ni, yang pertama sini nombornya 2, dia pun 2, dia 11, dia pun 11, dia 1, dia pun 1, dia 3, dia 3. So ketiga-tiga ciri ni ada, maka dia dikenali sebagai matriks sama. Itu saja, senang kan? Okey, kali ni tengok pula pelajaran kelima kita iaitu menambah dan menolak. Okey. Tapi ada syarat dalam matriks, apabila kita nak menambah dan menolak, pastikan dia sama peringkat. Sama peringkat tu apa? Maksudnya begini, kita tengok yang pertama ni Berapa barisnya? 2. Lajurnya 1. Ini barisnya 2, lajurnya 1. Jadi samakan peringkat dia. Dia ada 2 baris, ada 1 lajur. Jadi kalau sama peringkat, kita boleh tambah, kita boleh tolak. So dalam contoh yang saya beri ni, tolak, operasi tolak. Jadi cara dia sama macam kita belajar sekolah rendah. Bezanya dia punya kedudukan dia tu saja nampak lain, bentuk dia saja nampak lain, tapi operasinya sama. 11 tolak negatif 3. Jadi kita sambung je 11 tolak negatif 3.
Kemudian di bahagian bawah dia ada 2 tolak 8. So 2 tolak 8. So yang ini ni tekan kalkulator dapat jawapan 14. Yang ini tekan kalkulator dapat jawapan negatif 6. Tulis saja begini, jangan lupa ada kurungan. Kalau tertinggal sudah jadi salah sebab dia bukan matriks. Lagi satu, jangan kamu tulis begini. Ini sudah jadi apa? Ini sudah jadi pecahan 14 per negatif 6. Sudah salah maksudnya, tak sama dengan ini. Ini adalah matriks 14 negatif 6. Ini sudah jadi pecahan. So jangan tersalah tulis. Sebab dalam matriks memang ada juga pecahan. Tapi dalam kes ini bukan pecahan. Ini nombor biasa, nombor bulat biasa. Okey, boleh faham dah? Okey, tengok pula pelajaran kita yang ke-6 iaitu mendarab matriks dengan suatu nombor. Okey, diberi D ialah ini matriknya. Hitung 3D. Apa jadi kalau 3D? Maksudnya 3 darab D ni maksudnya darab. 3 darab D. So macam mana nak mendarab? Macam kita belajar dulu-dulu 3 contoh begini. Macam mana kita nak kembangkan ni? Kita darabkan. Ini darab dengan kurungan dalam ni. Ini darab dengan ni. Sama juga dengan kes matrik ni. 3D. Iaitu kita letak 3, D tu kita buat apa? Kita gantikan dengan ni lah. Dia dah beri ni, kita ambil, letak sebelah dia. Jadi ni maksudnya 3 darab negatif 5. Ni nampak ni? Ini maksudnya apa ni? 3 darab negatif 5 lah ni maksudnya. 3 darab 4. Begini, 3 darab 4. Pastikan berjarak ya antara sebelah dengan sebelah tu sebab dia tidak bercantum, tidak bersambung. Okay, kemudian 3 ni kena darab juga dengan 2. 3 darab 2 ni. So 3 darab 2. 3 darab 1 ni. So, setiap satu tu kamu tekanlah kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 15, ini 12, ini 6, ini 3. Faham? Ingat, jangan lupa buat kurungan. Kurungan pun boleh, ataupun yang bentuk begini pun boleh. Kurungan begini ataupun kurungan yang berpetak. Diterima mana-mana. Okey, faham? Okey, pelajaran ke-7 kita mendarab dua matriks. Beza dengan yang ke-6 tadi. Yang ke-6 tadi, nombor biasa darab dengan matriks. Kali ni matriks darab dengan matriks. Okey. Diberi E ialah ini dan matriks G ialah ini. Hitung GE. Apa maksud GE? GE itu maksudnya G darab E. Okay. So G dia 4, 3. Kalau saya contohlah sini. 4, 3 darab dengan 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Nampak macam complicated kan? 4 ni nak darab dengan siapa? Dengan 5 ke? Dengan 1 ke? Dengan 0 ke? Macam susah. Jadi saya bagi tips dia. Macam mana tips dia? Saya susun begini. G saya susun sebelah sini. E sebelah sini. Sebab G darab E kan? Jadi G sini. E sebelah atas. Kemudian G ada berapa baris? Satu baris saja kan? Satu baris saja. Okay. E ada berapa lajur? 3 lajur. 1, 2, 3. Jadi nanti jawapan kamu ni, bila kamu mendarab ni, jawapan kamu ada 3 angka saja. 1, 2, 3. Tu jawapannya. Nampak ni? Dia ada 2. 1 darab 2 peringkat dia. Yang ini pula 2 darab 3. Tapi tiba-tiba jawapannya 1 darab 3. Kan? Peringkat dia peringkat. Jangan confuse pula 1 darab 3 ni apa? Ini peringkat dia. Okay? Jadi cara dia ni, tips dia. Okay? Kita gunakan ini 1. Ini lajurnya 3. So, jawapannya nanti ada 3 angka dalam matriks. Okey, ataupun ada lagi satu cara, kita buat begini. Kita tulis dia punya peringkat. G dia ada peringkat 1 darab 2. Kenapa 1 darab 2? Inilah 1 darab 2. So 1 darab 2. E berapa peringkat dia? Ini barisnya 2, ini 3. So 2 darab 3. Jadi macam mana nak tahu jawapan GE nanti? Kita tengok sini. Bilangan lajur G dengan bilangan baris E, dia mesti sama. 2 dan 2. Okay. Selepas tu kita ambil je yang tak sama ni. 1 darab 3. Berconting-conting dah saya. Okay. Ini dengan ini mesti sama. Lepas tu kita ambil je 1 darab 3. Inilah. Jadi jawapan kita nanti, matriks dia dalam bentuk peringkat 1 darab 3 kan? Okay. So macam mana tu 1 darab 3? Senang saja. Kita ambil begini. Okey. Kita ambil yang baris pertama ni dulu. Okey. Nombor dia macam mana dapat? Ini dengan ini. Betul tak? Jadi senang saja. 4 darab dengan 5. Lepas tu tambahkan dengan negatif pula. 3 darab negatif 4. Tambah dengan 3 darab negatif 4. Ni nampak ni. 4 darab 5 tambah dengan 3 darab negatif 4. Okey. Lepas tu
Kita tengok pula yang ni. Tengok pula yang kedua. Ini dengan ini. Jadi, siapa punya ni? 4 dengan negatif 1 darabkan. Ni betul. Darab. Tambah dengan 3 darab 8. Ni nampak? Okey, faham dah? Lepas tu, tengok yang ketiga pula. Ini baris dia 1. Ni yang ketiga. So, macam mana nak dapat? 4 darab 0 tambah dengan 3 darab 7. Nampak ni? Okey, lepas tu dah siap. Dah siap semua settle dah yang dia ada 3 kan? 3 angka kan? Kita dapat dah 3-3-nya. 1, 2, 3. So, ketiga-tiga ni kita kira lah satu persatu. Tekan kalkulator. Ni berapa yang tekan kalkulator? Dapat 8. Ni tekan kalkulator. Dapat 20. Tekan kalkulator. Dapat 21. Siap lah. Itu saja. Okay? Dia ada macam-macam lah nanti peringkat matriks dia. Kamu kena check lah. Yang ada tak sesuai tidak boleh didarab. Matriks, mendarab 2 matriks ni dia ada syarat dia. Kalau dia punya baris dengan dia punya lajur dengan baris ni tak sama, maksudnya dia tidak boleh didarab. Kalau yang saya bagi contoh ni memang sama, sudah saya pilih yang sama, jadi bolehlah didarab. Okey, ada sesetengah matriks yang tidak boleh didarab. Okey, pelajaran kita yang ke-8 adalah matrix identity. Okey, simbol dia I. Okey, matrix identity ni apa ciri-ciri dia? Dia mesti segi 4 sama. Apa maksud segi 4 sama? Maksudnya dia punya kalau baris dia 2, lajur dia pun mesti 2. Okay. Kalau barisnya 3, macam ni 3, lajur dia pun mesti 3. Itu maksudnya segi 4 sama. Okay, lagi. Matrix identity ni, dia terdiri daripada unsur 1 dan 0 saja. Dia tak akan ada unsur lain. Unsur 1 berada di perpenjuru kiri hingga ke kanan. Ini, nampak ni. Unsur 1, dia akan berada dari kiri ke kanan. Penjuru ni, penjuru kiri ke kanan. Ni pun sama, penjuru kiri ke kanan. Tu nombor 1 dia. Selain daripada tu, kita letak nombor 0. Boleh faham? Itu maksudnya matrix identity. So, dalam matrix identity dia ada satu rumus. Rumus dia apa tu? Kita tengok. AI sama dengan IA sama dengan A. Apa tu? Maksudnya, kalau kita ada satu matrix A didarabkan dengan identity, jawapan dia tetap A. Okay? Contohlah matrix tadi. Matrix tadi apa tadi matrix kita tadi? Contohlah matrix ni. Ni matrix A. Matrix A didarabkan dengan identity, dia akan dapat A juga. Kamu boleh test nanti. Kiralah sendiri. Okay. Faham dah? Tu saja. Okay. Pelajaran yang ke-9, matrix songsang. Matrix songsang dia bagi simbol dia A kuasa negatif 1. Ni namanya matrix songsang lah. Okay. Contoh diberi A ialah A, B, C, D. Maka apakah matrix songsangnya? Ni maksudnya matrix songsang. Matrix songsang dia ada rumus. Dalam peperiksaan SPM terserah saya dia ada beri rumus ni dekat muka surat depan sekali tu. Jadi tak payah hafal lah, boleh gunakan saja. Okey, macam mana nak dapat matrix songsang? Ini rumus dia. 1 per AD tolak BC. Mana nak dapat AD? AD tu inilah, maksudnya ini dengan ini didarabkan. Darabkan dia, letak sini. Tolak BC. BC tu maksudnya ini didarabkan, letak sini. Kemudian buat matrix punya simbol. Apa kita buat? Kita tengok balik matrix asal dia ni. Matrix asal dia ni. Kita buat apa ni? Apa tengok? Apa jadi ni? Kita tukarkan tempat dia. D dengan A tu kita tukarkan. Kemudian, apa jadi ni B dengan C ni? Tengok apa jadi. Dia tak tukar tempat, tetapi dia ditukarkan dia punya tanda. Kalau sini positif, dia jadi negatif. Ini positif, dia tukar jadi negatif. Tukarkan tanda asal dia. Kalau asal dia sudah negatif, tukar di sini jadi positif. Kalau sini negatif, tukar jadi positif. Tapi kalau dia memang positif, jadikan dia negatif. Tukar tanda asal. Faham dah? Okey, dan satu lagi rumus dia ada bagi tahu apabila matrix A didarabkan dengan matrix songsang ataupun matrix songsang tu didarabkan dengan A, jawapan dia akan dapat identity, matrix identity. Okey, nampak macam susah kan? Jangan risau. Kita belum guna lagi rumus tu. Kita guna rumus yang biasa-biasa dulu. Ini biasanya digunakan dalam soalan-soalan penyelesaian masalah. Okey. Okey, pelajaran kita ke-10 iaitu persamaan linear serentak. Macam mana nak selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matrix? Ada diajar dalam bab ni. Sebenarnya persamaan linear serentak ni kamu dah belajar masa tingkatan 1 tak silap saya kan? Sebenarnya dia ada cara lagi, kaedah lain lagi iaitu menggunakan menggunakan matrix. Senang saja. Contohnya ini persamaan linear serentak yang diberi X tolak 2Y sama dengan 1, 3X tolak 4Y sama dengan 4. Serentak dia mesti ada dua-dua persamaan. Okey, mesti ada dua persamaan. Jadi macam mana cara dia? Kita susun dia dalam bentuk matrix. X. Apa nombor X ni? Tidak ditulis, maksudnya 1. So kita tulis 1.
Ni 3x. Kita tulis dia 3. Yang pemboleh ubah y, nombor dia apa? Negatif 2. So, kita tulis negatif 2. Kalau yang ini pula, kita tulis negatif 4y. 4y. Negatif 4 sajalah, jangan y jangan masuk. Okay, ambil nombornya saja. Kemudian, kita ambil, kita tulis dia punya pemboleh ubah dalam bentuk matriks x, bawahnya y. Okay. Lepas tu sama dengan nombor yang tepi ni kita letak dalam matriks 1, 4. Okay. Seterusnya, siapa tahu, siapa nampak ni? Apa bentuk ni? Bentuk apakah ini? Ini adalah matriks songsang yang kita belajar yang pelajaran ke-9 tadi. Matriks songsang. Macam mana matriks songsang? Iaitu, dia mesti ada 1, lepas tu per. Ini mana datang ni? Ini tadi AD kan? A darab D. A darab D. Mana nak tengok A darab D? Inilah matriks. Ini matriks kita. Ini matriks A kita. Ini matriks A kita. Ini matriks songsang kita. Okay. So, AD. AD iaitu ini. 1 darab negatif 4. Nampak ni? 1 darab negatif 4. Lepas tu, mesti ditolakkan dengan BC. BC mana ni? BC. Inilah. Mesti tolak dengan B darab C. B dia negatif 2. C dia 3. Lepas tu, ingat lagi matriks songsang. Apa jadi dekat sebelah sini? Apa jadi? Dia punya A dengan B ni kena tukar tempat. Negatif 4 pergi atas, 1 pergi bawah. Lepas tu B dengan C buat apa? Tukar tempat juga? Bukan. B dengan C kena tukar tanda saja. Daripada negatif 2 jadi 2. Daripada 3 jadi negatif 3. Tukar tanda. Kemudian yang ini salin. Kenapa jadi matriks songsang? Kenapa tiba-tiba dia jadi matriks songsang? Ingat tak kita belajar bersama alinya? Contohlah 4x sama dengan 2. Bila dia pergi sebelah dia jadi apa? Bahagi kan? Dia bertukar dia punya simbol kan? Operasi dia sama juga macam ni. Ini bila pergi ke sebelah sana dia jadi songsang. Kita pindahkan dia pergi ke sebelah sama dengan sana dia jadi songsang. Okey, selepas itu apa kita buat? Yang ini kita kiralah, ni kiralah berapa? Dapat 1/2. Yang ini pula apa kita buat? Ni apa kita buat? Ini kita gunakan semula pelajaran kita yang tadi tu iaitu mendarab 2 matriks. Gunakan kaedah tu untuk mendarab 2 matriks. Kamu kira-kira dapatlah jawapan ini. 4, 1. Selepas dapat 4, 1, apa nak buat? Ini bentuk apa ni? Ini pelajaran kita yang ke berapa tadi ya? Ke-6 ini, yang ke-6. Iaitu kembangkan. 1/2 darab dengan 4. Ni 1/2 darab dengan 4. Kamu nak tekan kalkulator pun boleh. 1/2 darab dengan 4. Dapat jawapan berapa? 2. 1/2 darab dengan 1. 1/2. Nampak ni? Dalam matriks pun ada juga pecahan. Tetapi jangan kamu tersalah tulis macam tadi yang cikgu terangkan. Okay. So, yang di atas ni, dia akan jadi siapa punya? X. Yang jawapan di bahagian bawah ni akan jadi siapa punya? Y. So, kita kena tulislah. X ialah 2. Y ialah 1/2. Kalau tak tulis jadi salah. Sebab orang tu tak tahu kamu nak bagi tahu siapakah X, siapakah Y. Jadi, kamu kena tulis balik X-nya berapa, Y-nya berapa. Okay. So, habis dah pelajaran kita tentang matriks. Senang je kan? Okay.